Selamat sejahtera Dr. Yusri, saya Arawin anak lelaki Ramachandran, nombor matrik S55027, ingin membentangkan tentang resepi yang terbaik untuk meningkatkan komunikasi interpersonal yang berkesan. Sebelum kita mendalami perbincangan tentang resepi-resepinya, kita perlu tahu apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua pihak yang terlibat sebagai pengantar atau penyampai dan penerima maklumat seperti bagaimana satu individu komunikasi dengan pihak yang lain. Contohnya, antara pensyarah dengan pelajar, ibu bapa dengan anak, dan lain-lain lagi. Komunikasi interpersonal terbagi kepada dua, iaitu komunikasi verbal, iaitu menggunakan lisan atau perkataan, dan komunikasi non-verbal, iaitu bukan lisan, seperti mimik muka, tingkah laku mata, dan juga sentuhan. Oleh itu, apakah resepi-resepi yang terbaik untuk meningkatkan komunikasi interpersonal yang berkesan? Berikut telah memberikan beberapa resepi-resepinya. Resepi yang pertamanya adalah jadi pendengar yang aktif, iaitu mendengar secara empati mesej yang anda disampaikan. Proses mendengar dengan memahami, mengenali, dan merasai perasaan orang yang sampaikan mesej tersebut. Contohnya, pendengar yang mendengar mesej mampu tafsirkan mesej tersebut dan cuba menyelami mesej yang disampaikan dan juga perlu ukur dengan penuh empati. Resepi yang kedua adalah sentiasa memberi tumpuan. Elemen ini sangat penting di mana kita harus tidak mencela apabila seorang menyampaikan sesuatu mesej. Kemudian kita harus fokus terhadap mesej yang disampaikan oleh orang lain. Hal ini kerana apabila kita fokus kepada penyampaian mesej tersebut, ia akan membuatkan penyampai mesej rasa dihargai dan juga dihormati. Resepi yang ketiga adalah penilaian dalam membuat keputusan. Seseorang individu mestilah bijak dalam mengumpul dan menyusun semula semua maklumat yang diterima dan pastikan proses penilaian dalam membuat keputusan itu dapat dilakukan dengan efektif. Hal ini kerana ia akan bantu untuk mengelak diri daripada berlaku sebarang masalah. Kenapa kita mesti bijak dalam menyusun dan mengumpul maklumat? Hal ini kerana supaya kita tidak tersalah tafsir dan tidak akan bertindak secara negatifnya. Resepi yang keempat adalah memahami mesej yang disampaikan, di mana memahami dan juga memberi ruang untuk berfikir atau menangguhkan penilaian terhadap sesuatu, seperti apabila kita berada dalam keadaan yang membuat keputusan, kita seharusnya tahu apa perkara yang sedang berlaku ataupun berlangsung. Dengan cara seperti ini, kita boleh dapat mengelak diri daripada salah faham perkara tersebut, dan pada masa yang sama kita juga harus mendengar pendapat orang lain secara terbuka tanpa memberi apa-apa komen bersifat negatif. Kesimpulannya, dengan adanya amalan komunikasi interpersonal yang berkesan dalam seseorang individu, ianya dapat membantu untuk mengekalkan dan juga memanjangkan lagi hubungan dalam konteks di mana ia berlaku. Sekian, terima kasih.